Saya Tracy Meliniana Brown. Hari ini saya ingin membentangkan tentang masyarakat di Malaysia dan kewujudannya bangsa-bangsa dia. Okay? Seperti yang kita tahu, Malaysia terdapat berbagai masyarakat etnik dan kaum. Okay. Masyarakat Malaysia, Rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk iaitu Melayu, Cina dan India. Okay, asas kebudayaan masyarakat Malaysia dia juga termasuk dari masyarakat Sabah dan juga Sarawak. Masyarakat majmuk ia merujuk kepada masyarakat yang berbilang bangsa dan campuran. Setiap masyarakat ini mereka akan mengamalkan kebudayaan, bahasa, fahaman dan cara hidupnya yang tersendiri. Dari segi ekonomi pula, wujud pembahagian pekerjaan mengikut kaum dan etnik. Seperti yang kita tahu, di Malaysia, sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri pada berbilang kaum, selain daripada India, Melayu dan Cina. Tiga kaum utama di Malaysia iaitu Cina, India dan Melayu. Ketiga-tiga bangsa ini telah menetap di Malaysia selama 6 abad yang dahulu. Malaysia juga mempunyai hampir 80 kaum etnik, terutamanya di Malaysia Timur. Antaranya termasuk Baba dan Nyonya, Dusun dan Iban. Dahulu, tanah Melayu ialah kedudukan geografi tanah Melayu ia terletak di antara China dan India menjadi laluan perdagangan yang strategik pada zaman dahulu. Tanah Melayu juga merupakan tempat pertembungan dua musim yang bertiup pada setiap tahun. Mei hingga Ogos musim tiupan angin barat, pada manakala November dan April musim tiupan angin timur laut. Sebelum pembukaan Kerajaan Melaka, Kerajaan Melayu dahulu ialah Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Langkasuka, Kerajaan Funan, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Seperti yang kita tahu dahulu, kedatangan Kerajaan China, kedatangan orang China ke Malaysia ialah untuk berniaga semenjak wujudnya Kerajaan Kedah Tua dan Melaka. Ini kerana mereka ingin bekerja di lombong biji timah, di Lukut dan Sungai Ujong. Negara China menghadapi kadar pertumbuhan penduduk yang pesat, malah peperangan, perolahan dalam negeri, masalah pengangguran dan kebuluran. Itulah sebab orang Cina berhijrah ke Malaysia dan bekerja di lombong biji timah. Kedatangan orang India pula pada abad ke-19, pihak British telah membawa masuk buruh dari India dari Sri Lanka. Penghijrahan orang buruh dari India ke Sri Lanka ke Tanah Melayu adalah kerana keadaan ekonomi dan sosial yang sangat buruk di India pada masa dulu. Kemajuan ekonomi di semenanjung Tanah Melayu dan yang akhirnya ialah galakan daripada kerajaan British. Seperti yang kita tahu, di Malaysia juga didiami oleh pelbagai kaum dengan pelbagai agama, kebudayaan dan bahasa pertuturan. Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia terdiri pada Bumiputera dan bukan Bumiputera. Masyarakat Bumiputera di Malaysia terdiri pada Melayu, Kadazan, Murut, Bajau, Iban, Dayak Darat, Melanau dan Bidayuh. Manakala bukan Bumiputera daripada Cina, India, Sikh, Siam, Baba dan Nyonya dan Portugis. Setiap kaum di Malaysia mereka mengamalkan bahasa, adat, resam dan kebudayaan masing-masing. Adat resam tanah Melayu di Malaysia terdiri daripada dua jenis. Itu menjadi amalan penduduk tanah Melayu ialah adat pepatih dan adat temenggong. Adat pepatih diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Adat ini menekankan konsep demokrasi dan muafakat. Raja
bukan raja bukan berkuasa mutlak di dalam adat pepatah ini. Dalam adat pepatah ini juga pewarisan harta pusaka diutamakan kepada anak perempuan. Berbeza pula dengan adat Temenggung, adat ini menjadi amalan masyarakat Melayu seluruh Semenanjung kecuali Negeri Sembilan yang mengamalkan adat pepatah. Adat ini pula menekankan pemerintah raja mutlak dan keutamaan diberikan kaum lelaki. Adat resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh adat yang diwarisi dari budaya Hindu yang disesuaikan mengikut unsur-unsur Islam. Adat ini dilihat pada 3 aspek kehidupan, iaitu kelahiran, sewaktu mengandung ataupun melegangkan perut, perkahwinan, merisik, meminang, akad nikah, dan juga kematian. Adat resam masyarakat Melayu bagi kelahiran, masyarakat Melayu rata-ratanya beragama Islam adalah dipercayai setiap anak yang dilahirkan mempunyai rezekinya masing-masing. Setiap kelahiran itu perlu disyukuri. Masyarakat banyak mengamalkan adat tertentu yang diwarisi sejak turun-temurun. Adat melegang perut di masyarakat Melayu ialah dilakukan kepada wanita mengandung anak sulung ketika kandungan berusia dalam lingkungan 7 atau 8 bulan. Dijalankan oleh seorang bidan untuk membuang geroh atau kecelakaan yang mungkin menimpa wanita itu yang hamil ataupun yang bakal bersalin bagi membentuk kedudukan bayi di dalam perut. Peralatan untuk upacara ini ialah 7 helai dengan 7 kain yang berwarna berlainan, segantang beras, sebiji kelapa, beberapa urat benang mentah, damar minyak kelapa atau minyak urut, lilin, tepak sirih yang lengkap isinya. Setelah acara melegang perut itu selesai, bidan akan membentangkan ketujuh helai kain berbentuk melintang selai di atas helai lain. Dibaringkan atas lapisan kain-kain tersebut. Bidan akan mengurut ibu yang hamil dengan menggunakan minyak kelapa atau minyak urut. Bidan mengambil buah kelapa yang telah dibersihkan, lalu menggulingkannya perlahan-lahan di atas perut terus ke hujung kakinya sebanyak. Di dalam perkahwinan adat Melayu pula, terdapat beberapa peringkat yang penting seperti merisik. Adat ini bertujuan untuk menyelidik latar belakang si gadis berkaitan kemahiran rumah tangga, ada sopan tingkah laku para serupa dan pengetahuan agamanya. Semasa merisik, wakil lelaki tersebut akan memberikan sebentuk cincin tanpa berupa cincin belah rotan, dan jika pihak perempuan bersetuju, mereka akan menetapkan hari perkahwinan dan peminangan. Walau bagaimanapun, adat merisik jarang dilakukan lagi kerana pasangan tersebut telah pun berkenalan terlebih dahulu pada zaman sekarang. Selepas adat merisik, keluarga dari sudah lelaki, mereka akan menguruskan peminangan akan berlaku. Selepas adat merisik, urusan peminangan akan dilakukan oleh kaum lelaki terdekat. Adat ini dilakukan bagi menyatakan tujuan mereka yang sebenarnya secara rasmi. Selepas adat merisik, mereka akan meminang oleh pihak lelaki. Kali selepas adat merisik meminang, yang terakhir ialah akad nikah. Akad nikah merupakan satu upacara yang dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang belanja, mas kahwin dan barangan yang lain. Bagi masyarakat Melayu, untuk adat kematian pula, orang yang menziarahi si mati akan menyedekahkan ayat-ayat suci Al-Quran. Adat resam masyarakat Cina pula, mereka mempunyai pantang larang yang agak unik. Kehidupan sehari mereka dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling menyebabkan mereka banyak bergantung kepada nasib. Dalam berbagai perkara, Tukang Tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal-hal kelahiran, perkahwinan dan kematian. Dalam masyarakat Cina, sewaktu mengandung, ibu mentua mereka bertanggungjawab menjaga menantu mereka semasa mengandung dan bukan mereka. Dalam masyarakat Malaysia, perkahwinan sangat penting untuk mengekalkan institusi keluarga dan melalui keturunannya nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain.
Akhir sekali ialah adat kematian orang Cina. Apabila berlaku kematian, mayat tersebut akan dimandikan sebagai memberi penghormatan terakhir kepada si mati. Seperti yang kita tahu, masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita. Seperti masyarakat lain pula, masyarakat ini terdiri daripada pelbagai suku kaum. Justru itu, maklumat berikut hanya merupakan adat resam masyarakat India secara umum. Mereka juga ada upacara kematian, perkahwinan dan semasa mengandung. Seperti masyarakat-masyarakat yang lain seperti Melayu dan Cina, mereka ada adat mereka sendiri, pantang larang mereka. Selain daripada masyarakat di Semenanjung Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India, ada juga masyarakat adat resam masyarakat di Sarawak. Bagi masyarakat, kita pergi ke adat resam masyarakat Sarawak pula. Di Sarawak terdapat banyak etnik bangsa kaum yang terdapat di Sarawak, terutamanya iaitu Iban, Bidayuh, Melanau, Penan dan sebagainya. Di sini yang paling popular ialah masyarakat Iban. Sejenis budaya lama yang popular dipanggil pemburuan kepala, iaitu headhunting. Seorang lelaki akan memburu kepala untuk tunjukkan kepada bakal bapa mentuanya ataupun sebagai lambang keperlawanan mereka. Masyarakat Iban di Malaysia atau di Sarawak, mereka akan tinggal di rumah panjang. Selain Sarawak, kita juga ada adat resam di Sabah. Adat resam di Sabah itu masyarakat Kadazan Dusun di Sabah juga mempunyai pelbagai kebudayaan dan adat resam. Misalnya apabila berlaku kematian, proses pengembumian melibatkan seluruh masyarakat. Unggun api dihidupkan untuk menghalau roh-roh yang jahat. Setiap kaum utama sama ada di Semenanjung, Sabah dan Sarawak mempunyai identiti dan pengelompokan masing-masing. Tidak lupa juga di Malaysia terdapat banyak perayaan utama kaum yang akan mereka adakan. Tidak lupa juga di Malaysia terdapat banyak perayaan yang akan mereka rayakan, iaitu untuk bertujuan memperingati peristiwa penting pada zaman dahulu. Perayaan utama kaum di Malaysia iaitu Aidilfitri yang disambut oleh seluruh warga Islam, Aidiladha selepas Aidilfitri, Tahun Baru Cina yang dirayakan oleh kaum Cina, Cap Gome, perayaan Kuih Bulan, Deepavali yang disambut oleh kaum India, Taipusam, Taipogel. Selain itu, bagi masyarakat Iban pula, mereka akan menyambut Hari Gawai. Perayaan Tadau Kamatan bagi bangsa Sabah. Akhir sekali, iaitu pada hujung tahun bulan 12, 25 hari bulan 12, iaitu perayaan Christmas. Perayaan Christmas ini dirayakan oleh masyarakat pelbagai kaum yang beragama Kristian. Kesan masyarakat majmuk ini telah menyebabkan wujudnya pelbagai kaum, bahasa, agama dan adat resam di Malaysia merupakan satu keunikan dalam masyarakat Malaysia pada hari ini. Kesan masyarakat majmuk pula dari segi pendidikan, setiap kaum akan diberikan peluang untuk mendapatkan peluang pendidikan yang bergantung kepada potensi akademik masing-masing. Kesan masyarakat majmuk kepada pekerjaan. Masyarakat majmuk bagi pekerjaan pula terdapat pelbagai jenis pekerjaan yang telah diceburi oleh masyarakat berbilang kaum yang telah berubah dan berkembang dengan baik. Selain daripada kesan pendidikan pekerjaan, masyarakat majmuk juga telah berkesan daripada bahasa, politik, penempatan. Terdapat beberapa cara usaha ke arah masyarakat majmuk di Malaysia, iaitu pertama, menggalakkan penduduk berhijrah di satu kawasan ke kawasan yang lain. Selain itu, penyatuan perkhidmatan awam antara semua negeri di Malaysia.
dan juga mewujudkan perkembangan peluang perniagaan lebih baik di tempat lain. Selain itu, usaha menuju ke arah masyarakat majmuk iaitu penyeragaman sistem pendidikan, peranan media massa, integrasi ekonomi, penyatuan fahaman politik. Strategi untuk pemantapan perpaduan di Malaysia. Beberapa dasar telah diperkenankan oleh kerajaan bagi tujuan membentuk dan memantapkan perpaduan. Dasar-dasar ini semua aspek sama ada dari segi sosial, ekonomi dan politik. Beberapa dasar yang berperanan penting dalam memasti dan memupuk semangat perpaduan tersebut yang disebut rukun negara. Rukun negara pula merupakan ideologi negara tercipta ekoran daripada berlakunya peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 dahulu. Rukun negara ini telah dicipta dengan beberapa objektif, iaitu pertama, mencapai perpaduan yang erat dalam kalangan masyarakat. Yang kedua, memelihara cara hidup demokratik. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang adil. Yang keempat, membentuk masyarakat yang bersifat liberal, terutamanya terhadap kebudayaan masing-masing. Dan terakhir sekali, membina masyarakat progresif dan teknologi. Di Malaysia, semua rakyat Malaysia perlu menghayati prinsip-prinsip rukun negara ini. Penghayatan yang baik membantu mereka mencapai pencapaian masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Terdapat 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Maksud kepercayaan kepada Tuhan ini ialah bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara ini ialah Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berlembagaan dari segi Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga sebagai ketua negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan menekankan rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan negara. Yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Keadilan dilaksanakan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Yang terakhir sekali ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip yang kelima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tata susila ini membenci dan mengutuk tingkah laku, ia perbualan atau angkuh menyinggung perasaan seseorang atau tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan masyarakat majmuk yang harmoni. Prinsip ini menjadi perpaduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Okey, sekian, terima kasih. Itu sajalah pembentangan saya hari ini untuk pendidikan moral. Sekian, terima kasih.